Cool FM. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan kami trio pagi hari di Cool FM. Kalau anda tengok kami sekarang bersiaran di luar untuk anda tonton ya, bagi hashtag PHG Respect. Alright, kami kini berada di Raudatus Sakinah bersama dengan seorang adik yang berada di hadapan kami. Dan sebenarnya banyak cerita serta perkongsian yang kita nak dengar daripada adik ni sendiri. Betul, dan kami juga sebenarnya rasa terharulah apabila adik sendiri dengan rela hati nak berkongsikan pengalaman ni. Bukan senang, bukan semua orang nak keluarkan balik cerita yang pastinya menjadi mimpi ngeri mereka. Tapi hari ini kita nak kongsikan agar ianya menjadi iktibar kita bersama. Baik, bersama dengan adik kita yang berada di depan ni sekarang ni, mungkin boleh ceritakan sikit tentang asal adik daripada mana, umur berapa? Assalamualaikum. Saya asal daripada Kedah, umur 21. 21 tahun. Dah berapa lama adik berada dalam Raudatus Sakinah? Nak dekat 10 bulan. 10 bulan. Okey, yang pasti tujuan kami PHD Cool FM datang tadi, adik pun dah tahu kan, kita nak berborak, kita nak kalau boleh tujuannya untuk memberikan kesedaran kepada semua yang menonton kami di YouTube Cool TV, di Facebook, semua sekali. Mungkin adik boleh ceritakan mengapa adik berada dekat sini, Raudatus Sakinah? Pertama saya dekat sini sebab saya nak berubah. Lepas tu saya nak jaga mak saya. Saya tak nak jadi macam dululah. Okey, kalau cakap macam dulu tu, maksudnya apa yang berlaku pada adik sebenarnya? Sebelum ni saya pernah terlanjur. Lepas tu Tak apa, take your time. Okey, no worries. Lepas tu saya terlanjur dengan saya punya pasangan. Mengandung? Saya mengandung. Lepas tu mak saya ambil saya. Lepas tu mak saya hantar saya dekat sini. So maknanya lepas terlanjur dan mengandung tu, mak dengan ayah tahu apa yang berlaku? Sebelum tu mak ayah tak tahu. Okey. Lepas dah bersalin baru mak tahu. Oh, lepas bersalin, masa adik mengandung, adik duduk rumah ke duduk kat tempat lain? Duduk dengan sebelum saya bersalin tu saya duduk bilik sewa. Okey. Di luar lah, tak bersama Maknanya, mak dengan ayah. semasa tempoh mengandung tu memang adik mengambil keputusan untuk bersembunyi daripada pengetahuan keluarga. Sebelum tu saya kerja dulu. Kerja. Selepas kerja saya dah nak masuk 8 bulan saya berhenti kerja. So, okey, jadi ialah bila dah berlaku perkara tersebut kan, apa yang terjadi pada adik? Adakah lelaki tersebut melarikan diri, tak nak bertanggungjawab, hilangkan diri dan sebagainya? Lelaki tu dia cakap nak bertanggungjawab, tapi setiap kali check up baby dia tak bagi duit. Kira semua guna duit saya je. Dari situ dah boleh tahulah yang dia bukan seorang lelaki yang orang kata bertanggungjawab, nak menjaga semuanya kan. Sebenarnya bila berlaku kesilapan ni boleh mengajar, dan adik pun sedar ia merupakan satu pengajaran yang sangat berguna untuk adik, dan adik mengambil keputusan untuk berada di sini. Tapi sebenarnya kepada penonton yang menyaksikan kami, sebelum terjadinya peristiwa adik bersama dengan kekasihnya terlanjur, kemudian adik mengandung dan bayi tersebut selamat dilahirkan ke dia kan, ada peristiwa yang mana hari ini kita bercerita tentang penderaan seksual dan juga mental, dan penderaan seksual dan juga mental itulah yang sebenarnya telah pun dialami oleh adik ni sendiri. Kalau adik tak keberatan, boleh tak adik kongsikan cerita bila kali pertama adik didera dan siapa sebenarnya yang mendera adik? Bagaimana pula cara dia mendera adik sebenarnya? Waktu saya kecil, saya rapat dengan kakak saya, dengan abang atas saya. Adik-beradik ada berapa orang? 10. 10 orang adik-beradik. Dan awak nombor? Anak last. Yang bungsu. Okey. Lepas tu lepas kakak cakap kakak nak masuk U, terus abang saya sendiri mula pegang-pegang saya,
Lepas tu lepas kakak saya dah masuk U, dia makin buatlah macam berani. tu. Berani. Lepas tu setiap kali macam saya nak pergi sekolah ke, mesti dia akan kalau mak suruh kejut, dia akan ambil kesempatan lah kat situ. Umur berapa masa tu? Darjah 3, 4 macam tu lah. Sekolah rendah lah. Abang masa tu umur berapa? Darjah 6 ke 5 tak ingat. Darjah juga. Yelah masa tu jauh adik umur kecil kan. lagi kan, darjah 3 lebih kurang. Adik bagi tahu saya siapa masa tu? Tak ada. Sebab tak tahu apa sebenarnya abang buat. Kan? Paling teruk yang abang lakukan pada adik? Paling teruk, abang waktu tidur dekat ruang tamu, abang pernah buka sedak waktu dia pernah jilat saya punya tu. Lepas tu lagi satu yang paling teruk dekat dalam bilik, dia buka sedak dia, lepas tu dia suruh saya pegang dia punya. Tapi time tu saya tengah tidur, tapi saya sedar, saya tak macam tiba-tiba dia datang tu saya dah tersedar. Jadi perkara itu berlaku berapa lama ni? Adakah dalam tahun yang sama ataupun sampai tahun-tahun yang mendatang? Time saya sekolah rendah dia buat macam tu sampai saya umur 18. Tapi time saya dah masuk sekolah menengah, saya masuk asrama. Jadi itu menyelamatkan adik lah sebenarnya kan. Tapi bila adik balik, kejadian berulang. Jarang lah sebab dia sekolah lain, saya sekolah lain. So kadang dia dapat cuti, saya tak dapat cuti macam tu. Tapi jadi hubungan awak dengan abang macam mana? Tak cakap. Tak bercakap langsung. Ada dendam tak? Dulu ada, sekarang dia dah minta maaf. Okay. Oh dia dah minta maaf. Ada perjumpaan. Dah berjumpaan. Jadi keluarga semua pun dah tahu mengenai masalah ni. Abi agaknya apa yang kakak katakan, sebab kakak antara orang yang pernah awak katakan perkara Dan ni tak kan? percaya kan? Tak percaya dan sebagainya kan? Kakak macam terkejut lah sebab abang buat macam tu kan. Lepas tu abang pun pernah cakap abang nak berubah, sebab tu abang ambil keputusan abang nak pergi Mesir. Lepas tu tapi sebelum dia nak pergi Mesir tu kayaknya ada jugalah dendam tu. Dia kacau lagi. Tak ada kan dendam. Lepas tu time saya umur 18, lepas saya SPM dia buat sekali, lepas tu lepas 18 tu pun dia buat sekali, lepas tu dia tak buat dah. Ada tak abang kata masa berbincang, bercakap, jumpa dengan mak ayah kan, abang lakukan begitu sebab apa? Abang cakap dia terpengaruh dengan sekeliling. Dia cakap, sebab dia tengok video-video macam tu. Lepas tu kayaknya dia, lepas tu abang seorang lagi tanya macam nak dia macam nak terikut lah benda yang apa yang dia tengok tu. Okey, sepanjang tempoh adik diganggu oleh abang kandung sendiri, kesan pada diri adik macam mana? Adik rasa takut nak duduk kat rumah? Adik rasa nak lari rumah ke? Nak ikut orang kawan ke? Takut. Lepas PM saya dah tak duduk dekat tak duduk kampung, saya duduk dengan kakak. Kan setiap kali saya jumpa dia, saya akan cek elak lah. Dan ada tak fikir macam kalau boleh tak nak, maksudnya bila abang ada kat situ, awak tak akan ada dekat situ? Macam tu. Maksudnya memang tak akan berjumpa langsung. Bila raya ke macam mana? Kalau raya macam salam-salam family, then saya masuk dekat dalam bilik. Dengan dia awak skip je lah, tak? Masa tu family semua memang tak tahu? Tak tahu. Maksudnya ada 10 orang daripada dia dah sekeluarga yang besar juga, ramai juga kan. Itulah bila kita fikir balik kan, maksudnya dalam keluarga tu, contoh macam cakap dengan kakak, kepercayaan tu sangat penting kan. Waktu adik kenal lelaki tu, ianya sedikit sebanyak mempengaruhi pengalaman ngeri adik tu, sebab bila jumpa lelaki yang mula menyayangi kita sepenuhnya, jadi adik rasa macam ada perlindungan, ada orang sayang kita. Macam mana adik? Dia serahkan semua. Bila jumpa lelaki tu, saya rasa dia bagi kasih sayang kat saya, sebab saya tak pernah rasa kasih sayang seorang abang waktu tu. Lepas tu bila Umur berapa jarak umur awak dengan dia? atas saya je, 2 tahun. Lepas tu dia cakap dia nak tanggungjawab semua. Dia cakap macam-macam lah, dia janji. Lepas tu kebetulan saya dah percaya dekat dia, saya cerita pasal abang saya tu. Okey.
Lepas tu daripada cerita tu dia ambil kesempatan ke ataupun dia simpati ke? Tak lah, dia Suka sama suka. suka sama Masa tu dah suka sama suka lah. Kejadian ni dah berlaku berapa lama dik bersama dengan kekasih adik? tahun lepas. Tahun lepas. Maknanya anak adik setahun umur dia sekarang? Setahun lebih. Adik jumpa dia? Tak ada jumpa. Maknanya diserahkan terus dan adik tak ambil tahu ke mana anak adik pergi, tapi adik tahu anak tu berada dalam keadaan yang selamat. Family lelaki tu macam saya dah janjilah dengan family lelaki tu takkan jumpa dia dah. Sebab waktu saya bersalin tu mak dia cakap kat saya jangan jumpa dengan dia dah. Maksudnya family dia pun menidakkan yang anak dia buat kat awak macam tu ke macam mana? Ke dia tahu? Family dia tahu saya duduk dengan dia. Lepas tu family dia cakap lepas keluar daripada hospital ni jangan jumpa dengan dia dah. Sebenarnya Abang Haji nak tanya daripada kesan penderaan awak daripada usia yang sangat muda, 9 tahun, 10 tahun. Apa kesan pada diri adik yang mungkin adik sampai sekarang kesan tu tak dapat nak settlekan lagi ataupun Kat luar mungkin kita tak nampak. Ya kan, kita nampak adik punya karakter sekarang seorang yang pendiam, mungkin kita tak tahu. Datuk Sekina bantu saya ajar saya pandai baca Quran. Lepas tu cara bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita. Lepas tu cara buang perasaan dendam tu. Yelah, nak buang perasaan dendam tu rasanya bukan senang pun. Rasanya sampai sekarang awak masih lagi memikirkan benda tu. Rasanya Menghantui tak? Kadang-kadang. sebab kita yang dengar ni geram tau. Sebab macam benda yang jadi tu macam Sepatutnya macam tu je. tempat kita berlindung kan. Itulah sekarang ni untuk adik berhadapan dengan masyarakat macam mana? Saya harap orang lain tak buat macam tu dekat family dia pun. Lepas tu sebab keluarga tempat kita berlindung kan. Kita faham perasaan adik ni kan, mungkin ada sesuatu, tapi Alhamdulillah sebenarnya terima kasih diucapkan kepada pihak Radatul Sakina dan terima kasih juga kepada adik yang sedar dia perlukan perubahan, dia tak perlu teruskan kehidupan dia yang mana pandangan masyarakat mungkin hitam. Betul. Tapi sebenarnya masyarakat kena memainkan peranan sebab apa yang adik ni ceritakan, dia dah berkongsi cerita tapi ceritanya tidak dipersetujui ataupun tidak dipercayai oleh orang yang terdekat. Jadi itu yang membuatkan kita yang dengar ni pun rasa sebab, rasa sedih. Apatah lagi adik kita yang mengalami sendiri, yang perlu ditanggung lama ni sebenarnya. Sejak usia 9 tahun, 10 tahun sampai sekarang usia 21 tahun. Betul. Kan? Jadi kita harapkan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat membuka minda masyarakat di luar. Apa saja yang diperkatakan oleh anak-anak kita walaupun masih kecil, kita kena terima dahulu, terima kebenarannya, jangan kita menolak. Kadang-kadang perkara ini akan memberi kesan yang berpanjangan kepada anak-anak kita. Mungkin mereka boleh suatu hari nanti rebel, membalas dendam dan sebagainya oleh kerana kesilapan yang lalu kan. Sebenarnya benda tu yang kita nak elakkan pun. Bila dah berlaku tu, dah ada dekat sini, orang kata adik salah seorang yang bertuah lah. Sebab ramai sebenarnya kat luar sana yang berlaku benda yang sama, tapi diorang tak macam awak, istimewa. Betul. Terpilih untuk ke sini, lepas tu dapat pendidikan yang bagus daripada tenaga pengajar, tenaga yang menjaga awak dekat Radatul Sakinah ni kan. Sebenarnya So, kami tak di kat sini boleh pun rasa ini pengakhiran sebenarnya. ya, tidak sesuai ayat untuk kita katakan adik be strong, no. Sebab dia memang dah strong. Yes. Dia memang sudah pun berada di sini dan kata-kata nasihat yang dialami oleh adik sendiri membuka mata banyak pihak. Kami di sini pun kata orang sebelum ni mungkin anggap ini sebagai satu cerita yang tak pernah kita nampak depan mata sendiri, tapi bila adik ni lalui diganggu oleh orang yang sepatutnya tempat dia berlindung dan adik terpaksa memendam hati dan juga perasaan. So kita doakan semuanya
orang cakap bila dengar cerita ni memberikan kesan yang sangat mendalam. Okey, dan satu lagi kepada yang menonton lah, sebenarnya kita nak bagi tahu jika berlaku benda macam ni tak boleh duduk diam. Kalau ada aduan daripada pihak keluarga sendiri kan, kena ambil tahu. Jangan fikir macam tak adalah, tak mungkin lah, sebab Jangan menafikan. mungkin anda kata tak, tapi benda tu ternyata berlaku real. Okey, jadi di mana saja anda berada yang menonton kami, ingatlah masih lagi ada orang yang sayang kepada anda. Walau apa saja yang berlaku, masyarakat tidak menolak kita, tetapi tempat-tempat yang sebeginilah yang sentiasa memberi perlindungan kepada mereka yang teraniaya, ya. Baik. Terima kasih kepada anda semua menonton bersama dengan kami. Jangan lupa #PhD Respect. Dan kalau anda ada sebarang pandangan, ada idea ataupun mungkin anda ingin kami pergi ke mana-mana tempat yang anda kenal yang memerlukan perhatian, insya-Allah sedikit sebanyak itu mungkin sumbangan kita dekat PhD ni InsyaAllah. yang dapat memberikan orang cakap tu perhatian Ya. kepada mereka yang memerlukan, Dan insya-Allah. manfaat untuk semua lah sebenarnya. Thank you adik. Cool FM.